Jumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kita masih lagi di bawah tajuk Sejarah Tingkatan 3. Tajuk kita pada hari ini adalah 8.3 Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri. Okay, jadi dalam tajuk ini kita tengok lagi subtajuk. Semuanya ada 6, iaitu pembangunan sosio-ekonomi. Selepas kita tengok sosio-ekonomi, kita tengok pada pertanian, diikuti oleh pembangunan bandar, dan yang keempat pentadbiran dan pendidikan, yang kelima ahli majlis mesyuarat persekutuan, dan yang keenam adalah kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Jadi kita tengok tokoh-tokoh yang terlibat dalam tajuk-tajuk ini. Yang pertama kita tengok pembangunan sosio-ekonomi. Tokohnya adalah Long Jafar Tengku dengan Ibrahim, di mana kedua-dua tokoh ini merupakan anak beranak lah. Baik, yang pertama pembangunan sosio-ekonomi, tokohnya Long Jafar. Long Jafar merupakan menteri yang telah dilantik di Larut. Jadi di bawah pemerintahan Long Jafar di Larut berjaya membawa kepada kemajuan Larut sehingga akhirnya memperkenalkan Larut kepada pasaran dunia disebabkan menjadi pengeluar utama biji timah. Pada masa yang sama, beliau juga menggalakkan pusat pengajian agama sehingga pada 1826 beliau telah membina sekolah Melayu Matang. Selepas beliau diambil alih oleh anaknya iaitu Tengku Menteri Nga Ibrahim. Beliau merupakan seorang nasionalis, seorang yang sangat berwawasan. Sehingga akhirnya beliau menemui Sultan Abu Bakar untuk mempelajari sistem pentadbiran moden yang ada di Johor. Namun demikian disebabkan oleh pembunuhan J.W.W. Bush, beliau telah dijatuhkan hukuman buang negeri ke Pulau Seychelles dan akhirnya pada 1895 beliau telah meninggal di Singapura. Jadi mari kita tengok di manakah Pulau Seychelles. Pulau Seychelles kalau kita tengok ini petanya. Ini tanah Melayu. Jadi Pulau Seychelles ini terletak di sini. Jadi kalau kita tengok peta sebenarnya jauh, belum merentasi beberapa lautan lah. Ini India. Jadi kalau kita tengok ini adalah Pulau Seychelles, di mana Pulau Seychelles ini dia terletak di berdekatan dengan lautan India. Kemudian berdekatan dengan negara Kenya, Kepulauan Madagascar, Tapi tahukah di mana itu negara Kenya? Di benua apa? Kenya terletak di benua Afrika. Jadi kalau kita tengok dari tanah Melayu pergi ke Pulau Seychelles mengambil masa yang sangat lama lah. Baiklah, kita bergerak ke tajuk yang seterusnya. Tajuk kedua, pembangunan pertanian. Di bawah pembangunan pertanian kita tengok tokohnya Wan Muhammad Saman. Ini gambar Wan Muhammad Saman bersama dengan terusan Wan Saman. Jadi apakah sumbangan beliau? Di antara sumbangan beliau ialah Wan Muhammad Saman ini merupakan tokoh pembangunan negeri Kedah. Jadi beliau telah mencetuskan idea untuk membina terusan, di mana terusan ini dari Alor Setar hingga ke kaki Gunung Jerai. Jadi terusan ini diambil nama sempena dengan nama beliau iaitu terusan Wan Saman. Jadi secara tidak langsung dengan pembinaan terusan Wan Saman ini, banyak lagi terusan-terusan kecil yang dibina dan ini menggalakkan lagi pembukaan tanah untuk menanam padi terutamanya. Ini merupakan batu kenangan.
Ya. Jadi ini jadi dalam ni boleh kita nampak dia memberitahu terusan Wan Muhammad Saman dikorek teknologi dulu dia tidak menggunakan jentolak tapi menggunakan tenaga manusia. Dari Sungai Pangkalan Kundu di Kampung Tandok, Kota Sta pada tahun 1885 hingga ke tempat ini di tebing Sungai Titi, Teras dengan usaha Allahyarham Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail yang pada ketika itu merupakan Perdana Menteri Negeri Kedah Darul Aman. Jadi ini adalah satu batu kenangan tanda di mana sumbangan Wan Muhammad Saman ini sangat-sangat besar kepada negeri Kedah sehingga akhirnya Kedah sampai ke hari ini masih lagi dikenali sebagai negeri jelapang padi. Baik, kita bergerak ke tajuk seterusnya, pembangunan bandar. Jadi untuk pembangunan bandar kita tengok satu orang tokoh iaitu Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Ini gambar Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Jadi apakah sumbangan beliau? Jadi Datuk Muhammad Saleh bin Perang ini merupakan seorang tokoh yang berjaya melukis peta lengkap pertama Johor. Pada ketika dulu nak lukis peta ini bukan senang sebab dia melibatkan kejuruteraan. Jadi bukan calang-calang orang lah. Datuk Muhammad Saleh berjaya melukis ni, maksudnya beliau seorang yang sangat hebat. Pada masa yang sama juga beliau juga mengasaskan pembukaan Bandar Maharani Muar, Endau, Bandar Panggaram di Batu Pahat. Jadi mari kita tengok kelebihan yang ada pada peta Johor yang dilukis oleh Datuk Muhammad Saleh bin Perang ialah ukurannya sangat tepat. Benda ini telah disahkan oleh pakar Jabatan Ukur di London. Jadi dengan adanya peta ini, dia berjaya memudahkan pembangunan pertanian, perbandaran dan juga sistem perhubungan. Baik, kita tengok tajuk yang keempat, pentadbiran dan pendidikan. Dalam tajuk ni ada 4 orang tokoh, jadi kita tengok satu per satu. Tokoh yang pertama adalah Datuk Jaafar bin Muhammad. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ialah beliau mengarahkan agar kibaran bendera Union Jack ini dikibarkan lebih rendah berbanding dengan bendera Johor. Maksudnya di sini bendera Johor kedudukannya dikibarkan lebih tinggi berbanding dengan Union Jack. Yang kedua, memartabatkan bahasa Melayu, iaitu mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam sebarang urusan penulisan surat rasmi. Yang ketiga, beliau mewajibkan memakai pakaian rasmi kerajaan Johor, termasuklah pegawai British yang bertugas di Johor. Mesti pakai pakaian rasmi kerajaan Johor, tak boleh pakai yang lain. Baik, tokoh yang kedua adalah Datuk Abdul Rahman bin Andak. Beliau bertanggungjawab untuk mengawal hubungan antara Johor dengan British. Pada masa yang sama, beliau seorang yang bijak berdiplomasi, berpandangan jauh. Disebabkan kelebihan yang ada pada beliau, akhirnya beliau dibesarkan awal atas desakan British. Namun demikian, beliau berjaya menubuhkan perintis Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada 1888, di mana badan ini merupakan badan yang terulung pada ketika itu. Baik, tokoh yang ketiga adalah Datuk Muhammad Ibrahim Mursyid. Pada 1883, Jabatan Pelajaran dan Sekolah telah ditubuhkan. Pada masa yang sama ini, secara tidak langsung ini menggalakkan pendidikan moden lah. Jadi beliau juga berjaya membentuk jawatan kuasa pelajaran negeri dan mendesak agar pendidikan wajib diberikan kepada kanak-kanak Johor.
Tokoh yang terakhir dalam tajuk ini adalah Syekhul Islam Terengganu. Okay, nama penuh beliau adalah Syahid Abdul Rahman bin Syahid Muhammad bin Syahid Zainal Abidin Aidrus ataupun lebih dikenali sebagai Tunku Palu. Okay. Semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, beliau telah diberikan gelaran sebagai Syekh Islam. Ya. Jadi pada masa yang sama beliau juga memberi nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan Zainal Abidin III dalam menghadapi tekanan daripada pihak British. Beliau juga terlibat dalam pengubaran undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Okay, seterusnya tajuk yang kelima akan kita tengok adalah ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan, di mana ahlinya adalah Datuk Abdullah Haji Dahan dan Raja Chulan. Baik, ini adalah gambar Datuk Abdullah Haji Dahan dan Raja Chulan, di mana kedua-dua beliau ini merupakan ahli dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. Ya, jadi dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ini dia terdiri daripada golongan bangsawan sebagai ahli di dalamnya, di mana pada masa yang sama dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ini kebanyakan menuntut agar pembentukan regimen askar Melayu dibentuklah. Ya, pada masa yang sama juga mendesak agar British buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak watan dalam perkhidmatan awam. Baik, tajuk yang terakhir dalam bab 8.3 ini adalah kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah, di mana kita akan tengok dua orang tokoh, iaitu Dato' Hakim Imam, Abang Haji Mushidi, dan orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad. Dato' Hakim Iman Abang Haji Mushidi memulakan pengajian Islam yang formal di Sarawak. Beliau menubuhkan Madrasah Mushidiyah di Kuching, dan pada masa sama beliau juga menubuhkan sekolah khas untuk kaum wanita untuk pelajari agama, iaitu Sekolah Kajang. Pada 1925, beliau telah dilantik menjadi Dato' Hakim Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Pada 1932, beliau dilantik menjadi Datuk Imam dan akhirnya mengasaskan Majlis Syukur Islam ataupun dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak sekarang. Okay, tokoh yang kedua adalah orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad, di mana beliau merupakan seorang ketua anak negeri yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal pembahagian tanah, memajukan pertanian, menjadi hakim mahkamah anak negeri bagi mengendalikan kes hukum adat dan syariah. Jadi sebagai rumusannya yang boleh kita buat, tokoh-tokoh yang ada pada ketika penjajahan British, tidak kiralah di tanah Melayu ataupun di Sabah Sarawak, tokoh-tokoh ini sangat berwibawa untuk membawa kemajuan dan pemodenan di tempat masing-masing. Pada masa yang sama menjadi inspirasi bagi membina kecemerlangan diri bangsa dan negara. Baiklah, saya rasa setakat ini sejak perkongsian kita pada kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Bye!